yang keempat setelah berehat lebih kurang 45 minit. Let's go Wrangle yang pertama pada malam ini. Penerbangan kita terus saja berjarak jauh ini daripada kawasan Primos bergerak ke Milta Power. Satu penerbangan yang merapat ke kawasan selatan ataupun tenggara. Dan anda boleh lihatkan sekarang ini Myanmar. Pasukan pertama turun daripada kapal terbang tersebut bersama dengan Thailand. Mereka berminat untuk pergi ke kawasan utara, tapi Filipina, adakah Malaysia satu akan turun di sini? Sebab semalam Malaysia satu turun di kawasan berdekatan dengan Filipina. Namun ketika ini bayang-bayang masih tidak dapat untuk kita lihatkan oleh mereka. Mungkin ada pertukaran lah. Tak ada pertukaran. Warna mereka dengan warna payung pemain-pemain Thailand ni agak sama. Oh bukan, mereka berselaput dekat situ. Thailand dan juga Malaysia bersebelah-sebelah. Ya, warna merah. Malaysia satu memang mereka akan turun di kawasan Feripia dan juga rumah 12. Itu adalah tempat biasa untuk kita saksikan pasukan Malaysia satu pilih. Cuma dengan satu perkara yang mungkin sedikit lain adalah Thailand 2 tidak turun di kawasan SME. Sebaliknya mengambil kawasan SME adalah Vietnam 1 dan mungkin ini akan memberikan habuan kepada mereka lah. Kerana bulatan itu ada meliputi sedikit ke kawasan pulau. Timur Leste 2 akan ambil kawasan Novo Repnoye. Kemudiannya Indonesia 1 akan pergi ke kawasan Milta. Filipina 1 Milta Power. Itu memang kawasan mereka dari dulu. Kemudiannya Kemboja 2 mengambil Pochinki. So Myanmar 2 dah tinggalkan dah kawasan Pochinki tersebut untuk pergi ke bahagian Primorsk. Manakala untuk Malaysia 2 membuat satu scrapping loot di kawasan tepian pantai sebelah barat. Ya, highest damage adalah Vietnam. Sekarang ini masih untuk mereka 4183. Seterusnya adalah Malaysia dengan 3976. Itu dia antara top 2. Dia memang sekejap betul dia tunjuk benda tu. Saya tahu tak pasti kenapa. Kalau dia boleh tunjuk lebih kurang 5 saat ke 7 saat pun agak menarik. Namun statistik Frankie akan ditunjukkan di sini dengan 10 mata singgil. 1631 total damage dan net elimination tiada lagi untuk Frankie. Secara keseluruhannya mungkin untuk hari ini saja dia dah ada 10 mata singkir. Vietnam, Frankie, permainan yang kemas ditunjukkan oleh beliau. Namun Laos ada di sini. Dalam kat tempat-tempat ni semua ada loot kalau korang nak tahu. Di setiap hujung-hujung di tebing-tebing ni ada looting-looting walaupun tidak begitu banyak. Sekurang-kurangnya okey lah untuk mereka dapatkan lagi tempat terhad untuk player-player ini. Laos, Nangzi, 20, Zimble dan juga Assassin X. Ketika ini mereka sedang berada di tangga yang ke-10. Atas mereka adalah Laos yang sedang berada di tangga yang ke-9. Rapat pemain-pemain Laos. Menunjukkan sekarang ini mereka bersama-sama untuk naik. Dan mungkin kalau mereka jatuh, mereka akan jatuh secara bersama-sama. Ini adalah istilah untuk Thailand sebenarnya. Namun untuk Thailand mereka hanya mampu untuk membawa satu wakil saja untuk pasukan mereka. Thailand 2 yang adanya 11 antaranya lah, dan juga yang biasa kita kenali juga adalah Mela, Tani dan sebagainya untuk pasukan tersebut. Pada waktu ini permainan kita memang perlahan, mainly disebabkan semua dah ada drop spot masing-masing, dan map Erangel adalah salah satu map yang jarang lah untuk kita tengok awal-awal ni akan jadi meriah. Kalau Miramar tu ya mungkin kadang-kadang awal tu, kemudiannya pertengahan pun ada perlawanan, akhir pun ada perlawanan. Tapi untuk Erangel selalunya awal ni memang akan difokus kepada looting phase, kemudiannya kalau diorang ada berjumpa dekat rotasi, terutama pada bulatan ketiga tu barulah diorang akan lawan. Dan kat situlah dapat untuk kita lihatkan pertempuran berlangsung. Timur Leste 2, bulatan masih lagi ada untuk Novo. So diorang tak perlu nak bergerak terlalu awal. Dulu kita selalu kata macam siapa dapat Novo ni untung lah. Tapi sekarang ni turun dekat mana-mana pun lebih kurang je sebenarnya. Disebabkan oleh selalunya diorang akan loot dalam 3 hingga 5 minit maksimum. Sebenarnya mereka akan terus fokus untuk rotate dah. Jarang lah untuk kita lihatkan sampai sekedua, seketiga pun masih lagi loot tengah mengutip-ngutip barang di bandar yang mereka turun.
Tapi kan saya ada satu ni lah, persoalan pertanyaan lah, bukan untuk awak je tapi untuk semua lah kan, penonton sekali. Rasanya kan, adakah disebabkan kita dah tahu, andai kata kalau dah circle kelima, kita dah tahu itu dah last game, jadi orang dah mula sibuk masuk circle kelima. Dan selalunya kan dulu ada timing, so bila timing ke-20 barulah penonton-penonton kita ni dah bersiap sedia dah untuk tengok. So disebabkan itulah circle dia tak tunjuk sekarang ni, minit pun dia tak tunjuk, supaya apa? Supaya penonton kita tunggu je bila fight nak berlaku kan. So, saya rasa itu antara salah satu motif juga kot kenapa PUBG tak tunjukkan dah circle ke berapa dan juga minit ke berapa dalam game ni. Mungkin supaya kita semua menunggulah kot. Kita semua bersabar sehingga ke bulatan yang terakhir. Kan? Korang rasa macam tu tak? Saya rasa lebih kurang begitulah. Sebab selalunya sebelum ni kan, bila dah minit ke-20 ke 25 kan, kita macam okay, minit ke-25 nanti aku masuk lah nak tengok fight. Ataupun kalau ni circle kelima baru aku nak masuk lah tengok fight. Tapi sekarang ni kita tak tahu kan. Jadi nak tak nak duduk je lah tunggu. Kita orang pun tak tahu kan. Kalau kita tak kira, kalau kita tak sempat nak kira ni circle ke berapa dan sebagainya, mana kita nak tahu ni circle ke berapa? Kita hanya tahu daripada segi pemain saja. 64 pemain dan juga 16 team yang ada di sini. So ini adalah pemain-pemain yang masih lagi ada dalam permainan ketika ini. Indonesia 2, Yami, Ponbit, Satar dan juga Lapar. Sekarang ni belum lagi ada gangguan kepada pasukan mereka, tapi mereka sedang berada di top 3, belum lagi diganggu oleh sesiapa. Tapi saya rasa kan, tak tahu lah setakat ni je lah kan. Ini adalah konspirasi aluminium. Indonesia 2 tahun lepas mereka berjaya untuk mendapatkan pingat emas di Sukan C yang ke-31. Dan pada waktu ini kalau kita compare kan, kalau kita bandingkan antara Indonesia 1 dan juga Indonesia 2, ya Indonesia 2 lebih menyerlah berbanding dengan Indonesia 1. Sekurang-kurangnya setakat inilah kan, walaupun yalah mungkin boleh berubah, baru awal lagi. Tapi sekarang ni memang Indonesia 2 lebih cemerlang berbanding dengan satu lagi wakil ataupun pasukan negara mereka. Pada waktu ini kita lihatkan Vietnam 1 masih lagi berlegar-legar di kawasan pulau, belum lagi betul-betul melintas disebabkan bulatan ini masih lagi ada untuk kawasan pulau. Tapi Lapar telah boleh dijatuhkan oleh Lizzy di kawasan lain. Habiskan terus, so malang untuk Lapar dan juga Indonesia 2. Baru je Puji. Ya benar sekali. Hilang pula main-main mereka ketika ini. Tapi apapun Frankie sekali lagi ditunjuk kepada kita. Saya rasa observer kita ni minat betul lah dengan Abang Frankie. Daripada awal sehingga sekarang Frankie, Bikoy, ni dua pemain itu. Tapi lihat kalah tembakan yang kuat daripada seorang Bikoy, mendatangkan hasil yang lumayan. Dua pemain Timor Leste yang berada di bahagian belakang sana, mengakibatkan ketika ini susah sebenarnya untuk Timor Leste 2. Dua di bahagian belakang telah boleh diketahui. Frankie akan melihatkan ke bahagian kiri tatkala ini. Jadi 3 saja pemain yang ada untuk Timor Leste 2. Dan untuk Timor Leste 2 memang malang lah untuk mereka sebenarnya, sebab mereka masih lagi dengan dua markah saja yang ada untuk mereka daripada awal tadi. Teman-teman semua, 2 markah saja untuk mereka. Dan anda kata kali ini mereka dikeluarkan 1-1 dengan lebih awal. Itu bermakna tak ada peluang untuk pasukan tersebut berkembang daripada segi pemarkahan. So, memang sukar lah untuk Timor Leste ketika ini. Tapi sejujurnya untuk Timor Leste saya tak meletakkan harapan tinggi lah untuk mereka. Kita pun tahu kan dari segi sejarah untuk pertandingan-pertandingan profesional peringkat Asia Tenggara ni, memang saya rasa ini kali pertama lah kita lihatkan ada wakil Timor Leste. Kalau player tu tak pastilah kan kalau dia ada menyelit. Betul? Tapi kalau pasukan dari negara Timor Leste ini memang kali pertama saya lihatkan mereka ada di pentas yang besar. Dah lah pentas ini dikongsi juga. Dia bukan pasukan profesional tak boleh join. Tak ada. Yang wakil negara ni cuma untuk pasukan non-profesional, tak. Betul? Siapa yang dirasakan itu adalah wakil terbaik untuk negara yang akan dihantar oleh negara masing-masing. Kita lihatkanlah Vietnam 1 menghantar di Xavier, Vietnam 2 menghantar Shine Like Diamond, kemudian dengan Malaysia 1 menghantar Geek Slate, kemudian Malaysia 2 juga menghantar campuran DBD bersama Jumper, Flex dan juga Olio. Kemudian Indonesia 2 juga membawa pemain-pemain yang hebat. Untuk Indonesia 1 ada pemain Alter Ego,
Indonesia 2 ada juga pemain boom. So ya, memang kebanyakan ni memang kita kenal lah sebab diorang banyak sangat pengalaman kan untuk Timor Leste. Sebab tu saya kata kalau diorang boleh dapat tangga yang bukan tangga terakhir pun, saya rasa itu adalah satu kejayaan kecil lah untuk negara mereka, Timor Leste. Dan juga itu macam memberi satu suntikan harapan lah kepada scene PUBG Mobile di Timor Leste. Cepat sekali. Oli masih lagi belum dimainkan. Jadi mereka selesa, confirm selesa ketika ini dengan line up yang anda lihatkan nak buat masa sekarang. Jumper, Echo, Yen, dan juga seorang lagi pemain mereka, Redface Indonesia 1. Sekarang ni kita lihatkan ke Indonesia pula, adanya Laos di kawasan hadapan sana, namun tembakan yang akan dilepaskan kepada pihak lawan tersebut tidak mengena langsung kepada pihak musuh. Menunjukkan yang ketika ini mereka belum lagi diganggu oleh sesiapa. Kamboja bersebelah dengan mereka adalah Filipina 2. Ada peluang sebenarnya untuk mereka bertembung sesama sendiri, tetapi awal permainan kita masih lagi agak sukar untuk sesiapa melakukan pertempuran sesama sendiri. Mereka takut-takut untuk berjumpa sama sendiri. Lagi-lagi mereka nampak pemain yang masih lagi ada 62 orang pemain. Andai kata mereka terus melanggar sesiapa pun yang ada di hadapan muka mereka, mungkin third party itu akan datang secara tiba-tiba. Jadi nak tak nak cuba untuk bermain dengan lebih selamat. Dan belakang kita yang seterusnya dekat dengan kawasan perairan, Sol. Oh, ini adalah satu benda yang agak menarik jugalah untuk kita saksikan. Bulatan kita hampir separuh adalah kawasan perairan dan kebanyakan daripada mereka sedang berada di kawasan utara. Tak ada siapa pun yang sedang berada di kepulauan SMB. Oh, menarik satu perkara yang menarik yang baru saya tahu, tapi nanti saya akan cakap kepada awak. Sebab sekarang ni kita sedang melihatkan Malaysia 1 mungkin akan berlawan dengan Myanmar 2. Dengan ada tak pemain Malaysia yang jatuh tadi? Kalau tak silap ada kena damage tapi belum dijatuhkan. So mereka akan terselamat dengan keempat pemain mereka. Dua kejatuhan setakat ini yang telah pun berlaku adalah Kamboja dan juga Indonesia. Dengan Skynin juga terjatuh pada waktu ini. So perlu untuk diselamatkan sekali lagi. Forza dijatuhkan oleh Assassin. So Laos malangnya berjumpa antara mereka. Benar sekali. Laos 2, Laos 1. Dua pasukan berbeza ketika ini. Dan seperti anda dapat lihatkan, satu bom akan dimasak, cuba untuk dibaling kepada rakan musuh yang ada di hadapan sana. Tetapi ketika ini satu bom yang dibaling berjaya terdapatkan Honda oleh Assassin. Tak, sebenarnya ada rakan yang datang daripada bahagian belakang. Secara tiba-tiba muncul Laos bertembung dengan Laos, bertemu sesama sendiri. Back out datang keluar mencari pemain lawan tersebut, tapi tetap rata untuk mereka di tempat ke-16. Laos 1 akan menerima tamparan yang hebat kepada pasukan mereka. Dan rupa-rupanya yang dikeluarkan tadi oleh Laos 2 adalah senegara mereka sendiri, iaitu Laos 1. Ya, itu adalah satu situasi yang tak dapat dielakkan lah. Sebab diorang dah memang commit kan. Kalau daripada jauh mungkin diorang macam okey lah, tak apalah, tak payah nak over commit ataupun over extend sebab ada team lain lagi yang perlu untuk kita fikirkan. Tapi Yan terjatuh di tangan West dan akan dilanggar secara langsung. So Malaysia 2 hilang salah satu tunggal utama mereka. Jumper juga dalam keadaan knockdown. Kamboja 2 pula yang memberikan tekanan pada waktu ini dengan jumper dihabiskan secara langsung. Sando dikesan, Sando ditembak oleh 20. So tak boleh diselamatkan sebab Sando tadi jatuh di kawasan terbuka. Kamboja 2, Myanmar 2, Malaysia 2 betul-betul bersebelahan antara satu sama lain. Benar sekali, Malaysia dapat lihatkan bayang-bayang salah seorang pemain kita, iaitu Echo. Tapi dia tidak mengganggu sesiapa, membiarkan saja. Dan anda boleh lihatkan sekarang ini Kamboja daripada jarak jauh. Oi, betul-betul tajam tapi janganlah kena tepat sangat-sangat. Dan ianya akan membenarkan Malaysia 2 yang ada di sini akan dalam keadaan yang baik. Ada Flex OP, ada juga Echo yang sekarang ini tidak ada nyawa yang banyak. Dua pemain ini perlu mencari tempat untuk
bersembunyi dan memenuhkan kembali nyawa mereka dalam keadaan yang lebih baik. Jikalau tidak, masalah sekarang ini Malaysia 2 hanya tinggal 2 pemain saja yang ada yang berdiri, kalau anda boleh lihatkan. Tetapi Myanmar 2 dah rata. Jadi ini adalah peluang juga untuk dua Kemboja dari tempat 1 dan ketiga. Ini adalah satu berita yang baik sejujurnya untuk peminat-peminat dari Kemboja. Indonesia 1, 2 mata singkir mereka dah kumpulkan. Mereka kena gerak sikit ke depan. Dan depan tu kita tahu ada juga pasukan Malaysia 1 antaranya yang duduk di kawasan Tanjung Harapan ini, berdekatan dengan kawasan Tanjung Harapan ini. Yohai telah dijatuhkan. Mereka menggunakan satu lereng kecil untuk bermain pada waktu ini. Nice, malangnya dijatuhkan oleh God Tani. Tapi adakah boleh selamatkan Damgut dah? Nyawa Lasit tu, alah, dia pun akan terjatuh juga di tangan Mela. Tembakan secara rambang di dalam kepulan asap tersebut berjaya untuk jatuhkan 3 orang pemain. Malang sedikit untuk pasukan dari Malaysia pada waktu ini. Ditekan hebat, bukan setakat oleh Thailand. Sekarang ini Vietnam juga mengintai ke arah mereka. Menyebabkan Mika satu-satunya pemain yang tinggal. Sayang, 1000 kali sayang. Satu saja lagi pemain yang berdiri untuk Malaysia 1. Pemilihan tempat yang saya rasa paling merugikan untuk mereka. Tapi nak buat macam mana? Mereka dah langgar ke sini. Mereka yang akan menerima padahnya. Tinggal Mika bersorangan saja yang masih lagi hidup untuk Malaysia 1. God Tani Ronan menembak, mencari pihak lawan yang ada dalam kumpulan asap ini. God Tani tembakan berterusan, cuba untuk dapatkan pihak lawan tersebut. Thailand 2. Tempat yang agak baik dipilih oleh mereka. Dan mereka tidak akan kehilangan sesiapa lagi. Masih ada ke-4 pemain dengan 1 mata singkir. Dan Mika dapat dilihatkan pula oleh Rabi. Tembakan yang terlampau tajam tadi mengakibatkan Mika terpaksa menukarkan arah ke tempat yang berbeza. Namun Indonesia 1 berlega-lega di sebelah Thailand 2. Potato belum lagi berhenti. Red Face di tempat yang lebih terbuka berjaya dapatkan 1 tembakan yang baik. Mungkin info dah ada, tapi adakah mereka akan melanggar kawasan ini? Potato dah turun dari kenderaan membawa UMP mencari pemain Thailand 2 ini. Namun Logan sempat beliau untuk mengangkat rakannya. Jadi masa berjaya itu dibeli dengan sebaik-baik mungkin oleh Logan. Bagi memastikan rakannya dalam keadaan yang baik. Tapi Red Face cuba tu diletupkan, berjaya terdapatkan Red Face. Pada awalnya Red Face yang dapatkan 1, tapi Logan tidak boleh untuk hidup senang lenang. Ada tembakan bola daripada jarak jauh. Tim berbeza, mungkin Kemboja. Tapi kan menarik dia, saya ingatkan Thailand 2 tadi jatuhkan 3 orang pemain Malaysia 1, tetapi mereka ada 1 saja mata singkir remis setakat ini. Mungkin Vietnam Maksudnya kebanyakan kejatuhan tersebut telah pun dirampas oleh pemain Vietnam 1. Sebab kalau kita lihatkan Rebis pun dah sampai dah dekat tempat yang tadi Malaysia 1 duduk. Itu di kawasan lereng kecil tersebut. Mungkin dia nak ambil barang, kemudian dia boleh regroup semula kepada rakan pasukan dia yang dah pun mendapatkan sebuah compound yang enak. Tapi sekarang ni kalau kita lihatkan Malaysia 2 masih lagi ada wakil di bahagian utara, kena bergerak sedikit ke depan tapi boleh lagi mengambil masa menunggu pasukan-pasukan lain untuk berlawan terlebih dahulu. Contohnya Filipina 2, kalau diorang pilih untuk langgar ke arah Indonesia 2, so timing itu boleh digunakan sebaik mungkin oleh Malaysia 2 untuk masuk ke bahagian dalam. Laos 2, 5 mata singkir mereka dah pun kumpulkan pada waktu ini. Jarak jauh dilihatkan oleh Nangzi. Tapi Indonesia 1 susah untuk mereka keluar ni. Kalau mereka mampu untuk bina satu jambatan bom asap, saya rasa tiada masalah untuk mereka keluar dan cari tempat persembunyian yang lain. Ataupun mungkin langgar je mana-mana tim yang ada di kawasan sekeliling. Tapi dia Eko berjaya untuk ditemui oleh pemain Indonesia tadi. Jadi sekarang Malaysia 2 tinggal seorang saja untuk mereka. Manakala itu Kemboja 3 pemain bersembunyi di satu tempat yang sama. Wow. Oi, menakutkan untuk Kemboja. Tak boleh pergi ke mana-mana lagi dah untuk mereka. Dan lihatkanlah keempat pemain daripada pasukan Thailand 2 ini tidak berhenti untuk membaling ke arah yang sama. Kaya cuba tu dibantu, tapi Thailand, adakah mereka akan terus melanggar ke hadapan sana bagi meratakan Kemboja yang bersembunyi di salah satu kenderaan yang ada di hadapan sana. Namun dia tak tunjukkan di sini. Akhirnya dia tunjukkan balik. Kemboja tinggal seorang saja lagi yang masih lagi berdiri dan semua dia rata di tangan Thailand. 6 mata singkir untuk mereka.
Ya, nampaknya Thailand sudah pun memulakan langkah kanan dengan 6 mata singkir mereka dah pun kumpulkan pada waktu ini. Indonesia 1 terkeluar di tempat yang ke-11. Satu lagi game yang tidak menjadi untuk Indonesia 1. Tapi untuk Malaysia, kedua-dua wakil negara kita telah pun terkeluar pada waktu ini. Dan tidak akan ada di dalam top 10 pasukan yang masih lagi survive di dalam battleground Erangel ini. 2 mata singkir, Myanmar 1 dah pun ada. Lontaran net cuma untuk dibaling ke bahagian hadapan, mencari Thailand 2. Tidak akan kena, terlalu jauh. Filipina 2, Artits dikesan oleh para Jin, dihabiskan secara langsung. 29 orang pemain masih lagi ada di dalam bulatan yang saya rasa betul-betul dimainkan majoritinya di kawasan terbuka. Hanya ada beberapa pasukan saja yang ada kawasan compound untuk dimainkan. Senang sekali, namun sekarang ini masih lagi di 10 pasukan yang berbaki. Kedua-dua pasukan dari Malaysia, malang sekali telah pun dikeluarkan ketika ini. Namun Timor Leste terkeluar di tempat dia ke-10 nampak gayanya. Dan Kemboja, dua pemain mereka menarik bom tangan tadi, tapi dibatalkan mungkin. Myanmar, adanya Loki dan juga Wansek, kedudukannya telah pun dikenal pasti. Mungkin ada beberapa lontaran bom tangan ke arah mereka. Cuma tiada sesiapa lagi yang berjaya untuk ditumbangkan terhadap Myanmar ketika ini. Dan Belatan akan pergi ke Indonesia 2. Memang sangat-sangat baik. Ya, Indonesia 2. Kita tahu mereka dah ada satu chicken dinner setakat ini pada pusingan yang kedua di Miramar. Kalau mereka boleh jaga kawasan compound itu dengan baik ataupun kawasan sebelah utara ini, tidak mustahil untuk kita lihatkan mereka boleh mendapatkan satu lagi chicken dinner. Dengan 3 orang pemain mereka masih lagi hidup. Mascardo cuba untuk menyelit masuk di kawasan terbuka berdekatan dengan jalan yang berliku di seberang kawasan Vietnam 2. Yami dapatkan Nang X, so Indonesia 2 bukan setakat duduk secara pasif tapi masih lagi aktif untuk mengintai ke kawasan sekeliling. Ya, benar sekali. Myanmar dari Loki dan Wansek daripada tadi, tidak akan ada gangguan diberikan kepada ini gangguan tersebut. Baru saya cakap terus jatuh, hampir dikeluarkan. Kemboja, pelanggaran akan dipilih terhadap Vietnam. 2 pemain terus melanggar kawasan ini, tapi salah seorang pemain mereka akan jatuh. Seorang lagi ada di kawasan ini, berpusing-pusing mencari pemain tersebut, namun masih berdiri ke dia? Ya, masih lagi ada. Melarikan diri ke tempat yang berbeza, terpaksa melakukan tindakan tersebut, namun Satar berjarak jauh berjaya terapakan salah seorang pemain Kemboja. Loki akan dijatuhkan juga. Nangax diletupkan begitu saja. Indonesia menekan-nekan pemain-pemain Kemboja satu ini, mengakibatkan mereka tinggal 2 saja lagi. Tinggal 2. Tapi yalah, kawasan mereka ni pun ada banyak pasukan lain kan. Walaupun terjatuh tak boleh nak bantu. Seperti inilah kita lihatkan Skynin berjumpa dengan Vietnam 2. Kalau jatuh-jatuhlah, terpaksa untuk dibiarkan saja sebab mereka dah pun melakukan splitting ataupun pecahan. Tapi nampaknya Kemboja 1 telah pun terkeluar. So Vietnam 1 telah pun mengambil alih, telah pun sah mengambil alih tempat yang pertama sekarang ini. Dengan 9 mata singkir mereka dah pun kumpulkan. Wow, banyak mata singkir yang mereka dah pun dapatkan pada waktu ini. Dengan Thailand 2 juga beraksi dengan cemerlang kali ini. Keempat pemain mereka masih lagi hidup. 8 mata singkir mereka dah kumpul. Barrot dikesan oleh Rabi. 10 mata singkir Vietnam 1 dah dapatkan. Dengan 5 pasukan terakhir sekarang ini, Thailand 2, Vietnam 1, Vietnam 2, Laos 2 dan juga Indonesia 2. Kali ini kita lihat Akademi, 4 pasukan berpengalaman ada di saat-saat akhir dengan tambahan Laos 2 di sini. Thailand, peluang tinggi juga untuk mereka, namun Vietnam, kedua belah pasukan mereka ada 4 pemain. Jadi peluang itu juga sama rata. Hampir kepada 4 pasukan yang ada di sini. Untuk Laos 2 tipis untuk mereka. Orang pemain saja yang berdiri untuk Laos 2, namun itulah dia para Jin. Pergerakan mencari tempat persembunyian. Frankie dijatuhkan pula oleh Kuan Jin. Para Jin akan jatuh pula di tempat yang berbeza. Vietnam bertemu Vietnam, tapi Thailand 2 daripada jarak jauh akan menekan-nekan pemain-pemain Vietnam yang ada di hadapan sana. 2 jatuh untuk Vietnam 1, tapi Thailand, inilah dia permainan Thailand yang selalu kita lihatkan bersama-sama. Permainan yang garang dan mereka terus saja melanggar kawasan ini. Berjaya terapakan habis, tetapi B11 tak nampak apa-apa, terpaksa untuk bersembunyi terlebih dahulu. Vietnam 2 sahaja untuk mereka, iaitu Vikoy dan juga Frankie. Ya, tapi pada waktu ini Vikoy dan juga Frankie tak nak kena juga pergi ke arah Thailand 2. Gotani telah boleh dijatuhkan, dihabiskan secara langsung dengan lontaran net yang baik
daripada Vikoi. Tapi Thailand 2 masih lagi ada 3 orang pemain. Kawasan lereng yang dipegang oleh Thailand 2 ada untuk bulatan yang seterusnya. So diorang boleh santai berbanding dengan Vietnam 1 malangnya. Mereka dah ada 11 mata singkir. Tapi disebabkan oleh bulatan yang sekarang ini tidak lagi berpihak kepada mereka, macam mana mereka nak membuat percaturan untuk masuk ke bahagian dalam. Indonesia 2 daripada tadi memang bahagian utara ini dikawal rapi oleh mereka. Tidak membenarkan sesiapa pun untuk masuk. Satar nampak Trong Zin. Vietnam 2 tinggal 3 orang pemain. Benar sekali. Indonesia masih lihat lagi mereka di dalam permainan kita, menunjukkan yang sekarang ini cari posisi untuk mendapatkan win-win chicken dinner. Tadi mereka dah dapatkan kemenangan di pusingan yang kedua. Sekarang ini mereka ada peluang yang sama juga. Lagi-lagi bulatan berdekatan dengan pasukan mereka daripada kawasan atas ini. Tetapi lihat kalau Vikoi berjaya untuk dapatkan Quang Ji, tembakan yang baik. Tetapi kedudukan yang dipilih oleh Vietnam satu sekarang ini agak baik kerana mereka dilindungi daripada dua arah. So Thailand tak boleh nak buat apa-apa sangat terhadap Vietnam 1. Ini begitu juga sebenarnya dengan Indonesia. Masih lagi ada kepulauan asal di bahagian atas. Jadi itu memberikan peluang untuk mereka bersembunyi. Tetapi unstoppable untuk Laos 2. Ya, Laos 2 ada 10 mata singkir. Prestasi yang cemerlang juga ditunjukkan oleh mereka. Vietnam 1 11 mata singkir, malah yang terkeluar di tempat yang keempat. Dan sekarang ini Thailand 2 betul-betul dah ketimpangan. Tinggal 2 orang pemain saja untuk mereka. Indonesia 2 ada peluang yang besar untuk dapatkan chicken dinner kedua di dalam satu hari pada waktu ini. Dengan 3 orang pemain mereka masih lagi hidup 3 lawan 2 lawan 2. Vietnam 2 kedudukannya ada dalam sebuah pondok yang sama di tengah-tengah antara Thailand dan juga Indonesia. Tapi saya jangkakan Thailand, mereka nak tak nak kena juga gerak ke bahagian hadapan sebab ini dah menuju ke bulatan yang terakhir. Bermakna yang ada titik tengah itu yang sedikit advantage, iaitu Indonesia 2. Kita boleh lihatkan di dalam minimap kita. Dan ya betul, Thailand kena lintas jalan tersebut dan Satar dah pun bersedia. Mungkin ini adalah bulatan yang terakhir. Itu bermakna mereka kena lebih berhati-hati dalam situasi ini. Semua di tempat yang terbuka. Kesilapan kecil mampu untuk menghapuskan segala-galanya. J11 dan juga Logan ada lagi untuk tim Thailand 2. Indonesia 2 di tempat yang lebih tinggi, cari kawasan sekeliling. Dan boleh dikatakan formasi mereka sangat baik. Dalam situasi ini mereka boleh melihat secara menyeluruh kepada mana-mana pemain yang ada di kawasan sekeliling. Kalau anda dapat lihatkan bahawa sekarang B11 mengambil inisiatif untuk gerak secara perlahan ke bahagian hadapan, namun malangnya dia dilihatkan oleh Satar. Satu saja lagi bullet yang diperlukan, tetapi berjaya untuk dihentikan pula oleh Logan yang berada di bahagian kanan. Logan dia di tempat yang sama. Kalau anda dapat lihatkan ketika ini 3 pasukan, 7 orang pemain. Inilah dia detik-detik yang terakhir. B11 akan jatuh terlebih dahulu. Ini yang mungkin akan menukarkan segala-galanya. Yami pula jatuh. Alahai, tiba-tiba semua akan jatuh satu demi satu pemain mereka. Ya, tapi kalau kita lihatkan Indonesia masih lagi akan pegang kawasan yang baik. So mereka dah berpecah kepada 3 penjuru yang berbeza. So walaupun Yami jatuh dekat sini, Satar dan juga Ponti dah membuka ke kiri dan juga ke kanan, membuatkan Vietnam 2 cuba untuk mencari ruang untuk menyelit masuk ke dalam. Tidak akan dibenarkan begitu saja oleh Indonesia 2. Sebab Satar, kalau Satar tembak daripada bahagian kiri ini pun, Ponbit boleh tolong daripada bahagian kanan. Sebab itulah kalau kita lihatkan Indonesia 2, mereka memang confirm akan dapatkan Indonesia Chicken Dinner ini disebabkan oleh splitting yang dilakukan oleh mereka. Betul-betul mendapatkan map control, menyebabkan Vietnam 2 dah tertempat untuk main. Dan sekarang ini reset telah pun berjaya dilakukan. Gosu saja belum tu dicari, tembakan dilepaskan. Satar sempat untuk proning dekat situ, tapi Yami nyawa rendah, dia lompat. Dia kata tak apa, nyawa rendah pun saya boleh selesaikan segala-galanya. Ponbit dan juga Satar jangan risau.